Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bertemu kita dalam siri kuliah tafsir Ibnu Katsir, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita akan teruskan dengan kita membaca sebuah surah yang baru, yang mana sesudah dalam kuliah kita yang lepas kita membaca surah Asy-Syams. Jadi pada malam ini kita akan teruskan dengan surah Al-Lail. Tuan-tuan dan puan-puan, buat mereka yang memiliki kitab terjemahan tafsir Ibnu Katsir, bolehlah mereka buka di halaman 361. Ya, kita lihat surah Al-Lail. Baik, sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut, ya, elok kita lihat surah Al-Lail dan kita baca ya surah ini terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, demikian surah Al-Lail yang bererti malam. Kita lihat surah Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang mempunyai rahmat yang luas, yang memberi rahmat kepada sesiapa yang dikehendakinya. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi. Kita lihat di dalam ayat yang pertama ini, sekali lagi Allah bersumpah
Kalau kita lihat dalam surah yang sebelum ini, iaitu surah Asy-Syams, pun dia hampir bermula dengan gaya yang sama. Ya, kalau dalam surah Asy-Syams, wasyamsi, di sini wal-laili, wal-laili idza yaghsha, demi malam, Allah bersumpah dengan malam, ya, tatkala dia menutupi. Ya, dalam terjemahan mungkin kalau kita lihat dikata cahaya siang, ya, tapi mungkin kita kata lebih tepat lagi kalau kita kata, ya, demi malam apabila menutupi, yakni apabila ia menutupi bumi dengan kegelapannya. Maka malam itu boleh diibaratkan sebagai satu kain selimut yang menutup permukaan bumi. Wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang. Allah bersumpah pula dengan siang apabila, ya, bumi, permukaan bumi menjadi terang benderang, iaitu dengan terbitnya, ya, cahaya fajar. Itulah permulaan cahaya matahari di siang hari, ya, sebelum cahaya itu terus terang dan terus bertambah terang hingga, ya, matahari itu sendiri, ya, naik ke atas, menyinari permukaan bumi. Maka kita lihat al-lail, ya, seperti mana matahari itu adalah tanda siang, ya, bulan itu adalah, ya, tanda malam. Kita lihat ayat yang ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan penciptaan lelaki dan perempuan. Pun sekali lagi Allah bersumpah, ya, dengan penciptaan makhluk, ya, lelaki dan perempuan. Selanjutnya, inna sa'yakum lasyatta, ayat yang keempat, sesungguhnya usaha kamu berbeza-beza, yakni amal perbuatan manusia, ya, berbeza antara satu dengan yang lain. Hal ini seperti mana yang dapat kita saksikan sendiri dengan mata kepala kita sendiri, ya. Maka Allah bersumpah dalam ayat-ayat tadi dengan perkara-perkara yang bertentangan di antara satu sama lain. Pertamanya Allah bersumpah dengan malam, ya, yang bertentangan dengan siang dalam ayat yang berikutnya. Selanjutnya Allah bersumpah dengan lelaki yang berbeza penciptaannya dengan perempuan. Lalu Allah bersumpah dengan usaha kamu, ya, yang mana bertentangan antara usaha atau amalan yang baik dengan amalan yang buruk, ya. Maka di situ dapat kita lihat bagaimana, ya, kaitan antara satu ayat dengan ayat yang berikutnya, yang Allah, di mana Allah bersumpah dengannya, ya, kaitannya cukup jelas di situ. Dan ini adalah di antara pembungaan bahasa ataupun balaghah, ya, di dalam Al-Quran, ya. Maka Allah nak mengatakan bahawa, ya, perbezaan antara malam dan siang, lelaki dan perempuan, ia adalah perbezaan yang jelas dan tidak ada apa-apa kesamaran padanya, ya. Begitu juga, ya, Allah bersumpah dengan usaha manusia yang berbeza-beza, antara usaha yang baik dan usaha yang dalam hal-hal yang tidak baik, ya, amalan-amalan yang buruk, ya. Maka ini juga, ya, bendanya yang jelas, ya. Lalu selanjutnya Allah memperincikan lagi, ya, tentang masalah usaha manusia yang berbeza-beza di antara seseorang dengan orang yang lain. Maka kita lihat ayat yang kelima, Allah kata, fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan,
ya, orang yang memberikan. Dalam terjemahan tu dia letak dalam kurungan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, ya. Maka ini satu kategori daripada usaha manusia, ya, di mana dalam usaha seseorang itu dia, ya, membersihkan hartanya, ya, dia memberikan hartanya dan dia bertakwa. Dia memberikan sebahagian daripada hartanya, ya, berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nak kata, ya, dalam ayat yang kelima ini, dan ada pun orang yang memberikan, ya, fa amma man a'ta maknanya memberikan. Nak mengatakan bahawa tidak hanya harta, ya, tetapi boleh kita faham dengan lebih luas lagi, ya. Orang yang memberikan harta ataupun ilmu, ya, ataupun dia menggunakan pengaruhnya, ya, untuk membantu orang yang lain, ya, maka itu maksud memberikan. Adapun orang yang memberikan, yakni perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, dan bukan sekadar harta. Dan dia bertakwa. Apa maksud bertakwa? Yakni ringkasnya, takwa itu adalah melaksanakan suruhan Allah dan menjauhi larangannya. Maka itu yang pertama, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan. Pun kita lihat dalam terjemahan, ya, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, dalam kurungan letak syurga. Itu terjemahan, ya. Cuma kita nak kata, kalau ayat itu mengatakan wasaddaqa, dan dia membenarkan, bil husna maknanya yang baik, dan dia membenarkan yang baik, ya. Tinggal lagi apa yang dimaksudkan dengan yang baik, ya. Pun sekali lagi ini boleh kita kata perbezaan antara, ya, pendapat-pendapat di kalangan ulama tafsir, ya. Kalau kita nak kata membenarkan adanya pahala, yakni syurga, boleh, ya. Atau kita nak kata, dan orang yang membenarkan, ya, yakni dia membenarkan dengan lebih umum lagi, bukan sahaja pahala syurga, ganjaran syurga, tetapi dia membenarkan kata-kata Allah dan kata-kata Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai sebaik-baik kata dan sebagai kata-kata yang paling benar yang pernah diucapkan, iaitu kata-kata Allah dan Rasulnya, ya. Jadi itu yang boleh kita kata itu yang dimaksudkan dengan dan membenarkan. Ia bukan sahaja tentang syurga, tetapi lebih lagi, ya, membenarkan kata-kata Allah dan Rasulnya. Maka hasilnya, siapa yang memiliki sifat-sifat ini, kita lihat dalam ayat ke-7 Allah kata, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan berikan, ya, maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah, atau kita kata maka kami akan baginya, ya, memberi kepadanya jalan yang mudah, ya. Di sini Allah nak menegaskan lagi, ya, tentang mereka yang beramal dengan sifat-sifat tadi, ya. Dia memberikan, ya, dia menginfakkan hartanya, dia menyebarkan ilmu yang bermanfaat yang dimilikinya, dan dia bertakwa dengan melaksanakan suruhan Allah dan menjauhi larangannya, dan dia membenarkan kata-kata yang baik, iaitu kata-kata Allah, firman Allah dan sabda Rasulnya, ya. Maka di sini dalam ayat yang ke-7, ya, disebutkan hasilnya, ya. Maka implikasinya ataupun natijahnya adalah akan dimudahkan baginya jalannya.
dimudahkan baginya segala urusannya, ya, sama ada urusan agamanya, agama orang itu, ataupun urusan dunianya secara am. Kita lihat, kita renung sejenak ayat yang ke-7 ini, ya. Apabila Allah kata, maka kami akan berikannya jalan yang mudah, atau kami akan buatnya, kami akan berikan kepadanya jalan yang mudah, ya. Di sini adalah ayat ini memberi kepada kita kefahaman tentang janji Allah kepada orang yang beramal dengan amalan-amalan yang salih secara amnya dan bertakwa kepada Allah, ya, di mana Allah menjanjikan bahawa urusannya akan dimudahkan, ya. Dengan arti kata lain, apabila seseorang itu terus bertakwa kepada Allah, melaksanakan suruhan Allah dan menjauhi larangannya, hasilnya apa? Ya, akan dimudahkan baginya urusan dia. Gerak kerja dia akan dimudahkan. Lebih penting lagi, ya, hatinya akan terus merasa puas dan tenang, ya, menjadi mudah baginya segala, ya, dia punya dia akan melihat segala urusan di kelilingnya, kerja-kerja yang dibuat menjadi mudah. Kita lihat sebagaimana dalam surah At-Talaq ayat yang keempat, di mana Allah menjelaskan dengan boleh kita kata dengan lebih jelas lagi, ya, di mana Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, akan dimudahkan baginya urusannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah janji apa? Akan dimudahkan baginya urusannya. Maka ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana kita sebagai orang yang beriman, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu beriman dengan perkara ini, ya. Maka sebaliknya, apabila seseorang itu jauh daripada Allah, dia tidak bertakwa, dia tidak melaksanakan suruhan Allah, dan dia melanggar, ya, larangan Allah, hasilnya urusan dunianya akan menjadi susah, ya. Dan dia akan berdepan dengan keadaan, ya, jiwa yang tidak tenteram sama sekali, ya, berbeza dengan orang yang beriman tadi, ya. Kita lihat, kerana itu Allah kata, kita lihat Allah menjelaskan dalam ayat ke-8, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang bakhil, yang merasa dirinya cukup, ya, dia bakhil dengan erti kata dia tidak memberikan apa yang diwajibkan atasnya untuk dikeluarkan, ya. Dia tidak memberikan, dia tidak bersedekah, atau dia tidak mengeluarkan zakat, ya, iaitu harta yang wajib dia keluarkan, ya. Dia bersikap bakhil. Wastaghna, dia merasa cukup. Apa artinya merasa cukup? Maknanya dia merasa dirinya cukup dan tidak perlu bergantung dengan sesiapa, sehingga dia merasa bahawa dia tidak perlu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai ke tahap macam tu. Maka ini jelas satu sifat yang sangat-sangat buruk, ya. Orang yang apabila sudah kaya, sudah memiliki kekayaan, tetapi ternyata dia menjadi bakhil dan dia merasa dirinya cukup. Dia tidak perlu berharap kepada sesiapa, dia tidak perlu mengharapkan pertolongan sesiapa, pertolongan manusia, ataupun sehingga ke tahap dia merasa bahawa dia tidak perlu bergantung harap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dia tidak bertakwa, ya. Dia tidak bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melaksanakan suruhan Allah, dan dia tidak menjauhi, ya, larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
dia merasa bahawa dia tidak perlu bergantung harap lagi dengan rahmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, gara-gara merasa cukup dengan kekayaan yang ada. Maka akhirnya kita lihat dalam ayat yang ke-9, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan, ya, dia mendustakan kata-kata yang baik. Pun sekali lagi ini, ya, yang tadi wasaddaqa bil husna, dalam ayat ke-9 ni wa kadzdzaba bil husna, maka kita kata bukan sahaja pahala, yakni syurga, tetapi lebih umum lagi, serta mendustakan kata-kata yang terbaik. Ya, kata-kata yang terbaik. Apa tu kata-kata yang terbaik? Iaitu kata-kata Allah dan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang seperti ini, ya, berbeza dengan orang yang baik-baik dalam golongan yang pertama yang disebutkan tadi. Golongan yang kedua ini, Allah kata dalam ayat ke-10, fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan sediakan baginya jalan yang sukar. Maka kelak kami akan sediakan baginya jalan yang sukar dalam segala urusan dia. Ya. Ini sekali lagi kita lihat, ini ia adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah janjikan untuk memudahkan urusan orang-orang yang bertakwa, di sini Allah menjanjikan bahawa orang yang tidak bertakwa akan disediakan buatnya jalan yang sukar, ya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita tak nafikan bahawa barangkali ada yang bertanya, ya, kenapa kalau kita lihat orang-orang kafir yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat, barangkali ramai di kalangan mereka dimudahkan baginya urusan dunia, di mana mereka bersenang lenang dengan kemewahan dunia, di mana mereka dilempahkan dengan berbagai-bagai kekayaan, ya, harta benda dan wang ringgit, ya. Bagaimana dengan realiti yang kita lihat dengan mata kita, dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang ke-10 tadi, bahawa Allah kata maka kelak kami akan sediakan baginya jalan yang sukar. Bagaimana kita nak memahami ayat ini dengan dalam konteks realiti yang kita lihat, ya? Maka kita kata apa yang kita dilihat dengan mata, jangan kita tertipu. Jangan kita tertipu dengan realiti atau waqi' keadaan orang-orang kafir, ya. Kita tak nafikan bahawa mereka boleh jadi sedang bersenang lenang dengan kemewahan dunia, tetapi kita boleh kata secara yakin dan pasti bahawa walaupun mereka diberikan kekayaan dunia, dilempahkan dengan berbagai-bagai nikmat, tetapi jiwa mereka terus merana, terus merasa sempit dan terus jauh daripada merasa tenang, ya, kerana tidak beriman dengan Allah dan hari kiamat. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat yang ke-125, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayyiqa ka'annama yas'adu fis sama', dan sesiapa yang dikehendaki kesesatan untuknya, nescaya akan dijadikan dadanya sesak sempit. Siapa yang dikehendaki baginya kesesatan, ya, nescaya akan dijadikan dadanya sesak sempit, ya, seolah-olah dia sedang mendaki naik ke langit. Ini sekali lagi balaghah, pembungaan bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan bahawa orang-orang yang sesat, yakni orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang tidak mengikut jalan yang lurus,
iaitu tidak mengikut syariat Islam, orang yang sesat daripada jalan yang benar, Allah kata akan dijadikan dada mereka sesak sempit. Maknanya jiwa mereka menjadi tidak tenang. Lalu Allah mengumpamakan bagaimana keadaan jiwa mereka tu, mengenangkan bahawa hakikat jiwa ini adalah satu yang kita tak dapat lihat dengan mata, kerana ini adalah satu yang boleh kita kata dia lebih kepada maknawi, sesuatu hal spiritual, dan bukan material, bukan satu yang kita boleh lihat. Maka jiwa itu, iaitu jantung ataupun kita panggil hati, Allah kata dia akan jadi sempit. Tetapi sempit bagaimana? Kita lihat Allah kata, Allah gambarkan seolah-olah dia sedang mendaki naik ke langit. Seolah-olah jiwa itu sedang naik ke atas, ke langit. Ini boleh kita nak faham, sekadar perbandingan. Bagaimana kalau orang itu naik ke atas tempat yang tinggi, bagaimana lagi kita naik, kalau permukaan tu makin lama makin tinggi, udara ataupun pernafasan kita akan menjadi sesak, kita akan rasa sakit, sukar untuk nak bernafas, maka akhirnya bumi yang luas itu menjadi sangat sempit gara-gara kita tidak dapat bernafas, gara-gara kurangnya oksigen. Maka begitu gambaran yang Allah berikan terhadap orang-orang yang mendustakan kata-kata Allah dan Rasulnya, golongan yang tidak bertakwa, jiwa mereka menjadi gelap, dan tidak merasa tenang, merasa cemas dan takut, itu dari segi jiwa mereka. Tetapi adapun zahir mereka seperti yang kita lihat, barangkali tak ramai, nak kata tak kurang daripada kalangan orang yang kafir yang diberi limpah rezeki, dan hal ini juga dinyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-44, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan tarik mereka sedikit demi sedikit dari arah yang mereka tidak tahu. Wa umli lahum inna kaidi matin, dan aku akan tangguhkan buat mereka, Allah menangguhkan azabnya atas mereka. Allah tangguh maknanya apa? Allah membiarkan mereka terus bersenang lenang, Allah memberikan limpah rezekinya kepada mereka untuk mereka terus bergelumang di dalam maksiat, supaya mereka terus menambahkan dosa. Maka hal yang kita lihat secara zahir seolah-olah baik, ternyata hakikatnya ia adalah bala ujian Allah Subhanahu Wa Taala ke atas orang-orang kafir yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ternyata bahawa nikmat-nikmat rizki yang melimpah ruah yang Allah berikan kepada mereka, ternyata ia bukan nikmat tetapi bala, musibah, gara-gara mereka terus bergulumang dengan dosa, dengan menggunakan kurniaan-kurniaan yang Allah berikan kepada mereka pada jalan dosa dan kemaksiatan. Maka Allah kata, dan aku akan tangguhkan buat mereka, sesungguhnya perancangan sulitku amatlah kukuh. Ini perancangan Allah, Allah, sebagaimana mereka terus mendustakan kata-kata Allah dan Rasulnya, mereka bermuslihat nak mengelak daripada tunduk kepada perintah Allah. Allah juga mempunyai perancangannya yang tersendiri untuk mereka, untuk golongan-golongan yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat ini, Dalam sebuah hadis yang sahih daripada riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflituh. Sesungguhnya
Allah akan terus memberi tangguhan kepada orang yang zalim. Sekali lagi macam ayat Al-Quran tadi, ya. Allah menangguhkan, Allah bagi masa, Allah bagi mereka ruang. Bahkan hakikatnya Allah terus memberi mereka peluang untuk kembali ke pangkal jalan, ya. Tetapi jika mereka terus bergelumang, ya, dengan dosa dan maksiat itu, Rasulullah kata hatta idza akhadahu lam yuflituh, ya, sehingga apabila tiba masanya mereka tidak akan dapat melepaskan diri mereka. Apabila tiba masa, Allah mengambil tindakan atas mereka, ketika itu sudah tidak ada lagi ruang untuk mereka nak bertaubat ataupun nak kembali ke pangkal jalan, ya. Kalau sudah tiba masanya, ya, maka ketika itu Allah akan mengambil tindakan ke atas mereka. Maka akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, merujuk kepada keadaan yang kita lihat terhadap orang-orang kafir, di mana, ya, seperti yang disebutkan tadi, ramai mungkin di kalangan mereka yang ya, kaya raya dengan berbagai-bagai kelebihan dan kurniaan, ya. Hakikatnya itu adalah nikmat yang Allah percepatkan buat orang-orang yang tidak beriman dengan Allah ini. Allah mempercepatkan nikmat untuk mereka, ya, kerana azab api neraka menanti mereka di akhirat. Maka Allah memberikan mereka, ya, bersenang lenang, ya, untuk terus mereka bergelumang menambahkan dosa. Apabila di akhirat, azab api neraka, ya, menanti mereka, ya. Walaupun kalau kita lihat, ya, orang-orang kafir ini ramai di kalangan mereka bersenang lenang dalam dunia, ya, berbeza dengan orang Islam, ya. Ramai yang mungkin hidup susah. Tetapi realiti yang perlu kita faham, bahawa perbandingan antara dunia dan akhirat untuk orang Islam dan orang kafir bagaimana, ya. Di sini realitinya. Realiti dunia buat seorang Muslim adalah penjara. Dunia buat seorang Muslim adalah penjara. Adapun akhirat, ia adalah kesenangan dan kenikmatan yang akan kekal abadi. Itu bagi seorang Muslim. Perbandingan dengan dunia dan akhirat untuk seorang Muslim. Di dunia, ia adalah ibarat penjara buat seorang Muslim, kerana bagaimana dia tertakluk kepada hukum-hukum Allah dan syariatnya, ia halal dan haram, perkara-perkara wajib dan perkara-perkara haram, benda-benda yang diboleh buat, benda-benda yang dia tak boleh buat. So banyak, dia orang kata apa, banyak hukum hakam yang dia kena jaga, ya, batas-batas, ya. Maka dunia adalah ibarat penjara buat seorang Muslim. Itu bagi seorang Muslim, ya. Adapun orang kafir, halnya adalah terbalik sama sekali. Dunia adalah ibarat syurga, adapun akhirat adalah neraka, seperti mana yang kita sedia maklum, ya. Kerana di akhirat, syurga adalah untuk orang yang beriman, manakala neraka adalah buat orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Di sini kita boleh perincikan. Ada sebuah kisah, ya, tentang Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ya. Beliau adalah seorang ulama, seorang tokoh besar Islam yang hidup pada tahun sekitar 800 Hijrah. Beliau adalah seorang ulama yang dihormati dan disegani oleh masyarakat Islam ketika itu. Dan kisahnya adalah pada satu hari dia sedang menunggang haiwan tunggangannya, ya, manakala masyarakat di sekeliling, ya, mengerumuni beliau, ya.
sebagai seorang alim, ya, untuk nak bertanya dan berbagailah, ya. Maka Ibnu Hajar yang sedang menunggang haiwan tunggangan itu dengan dikerumuni oleh orang-orang di keliling, melewati seorang Yahudi yang menjual lemak dan minyak, ya. Keadaan orang yang keadaan penjual minyak, ya, pada zaman dahulu, dia pakaian dia akan jadi kotor, ya, badannya akan berbau, ya, rambutnya kusut masai, iaitu keadaan orang yang menjual minyak pada zaman dahulu. Maka orang Yahudi itu dia memberhentikan Imam Ibnu Hajar. Lalu dia ternyata dia nak bertanya kepada Ibnu Hajar sebagai seorang ulama. Dia mengatakan apabila dia nak bandingkan keadaan dia dengan keadaan Imam Ibn Hajar, dia mengatakan sesungguhnya Nabi engkau, ya Rasulullah, mengatakan bahawa ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah penjara buat orang yang beriman. Wa jannatun lil kafir, dan syurga buat orang-orang kafir. Ini sebuah hadis daripada Rasulullah, hadisnya sahih daripada riwayat Imam Muslim. Maka Rasulullah adalah hadis tadi mengatakan bahawa dunia adalah penjara buat orang yang beriman dan syurga buat orang-orang kafir. Jadi orang Yahudi itu kata, tetapi macam mana pula dengan keadaan aku dan kau? Ternyata bahawa engkau sedang bersenang lenang di atas haiwan tunggangan kau, ya. Adapun aku dalam keadaan yang kotor, ya, berbau dan berdebu semua. Bagaimana pula Allah kata, ya, syurga adalah penjara untuk orang yang beriman, dan dunia adalah penjara buat orang yang beriman, ya, dan syurga buat orang yang tidak beriman, ya. Sedangkan aku di dunia ni aku terseksa. Apa jawab Imam Ibn Hajar, ya? Dia mengatakan, ya, kalau nak dibandingkan antara dunia dan akhirat, dunia bagi orang yang beriman, bagi orang Islam, orang yang beriman, ia adalah penjara. Walau macam mana sekalipun dia bermewah, kalau dia hidup mewah, kalau hidup susah, nampaklah jelaslah penjara tu. Tetapi kalau dia hidup mewah sekalipun, ia tetap adalah penjara. Apabila nak dibandingkan dengan akhirat, apabila nak dibandingkan dengan kenikmatan syurga yang menanti dia bagi orang yang beriman, ya. Maka dunia itu, macam mana sekalipun keadaan orang Islam di dunia, ia tetap penjara, ya. Kerana apabila dibandingkan dengan syurga, ya, syurga itu adalah syurga lah di akhirat. Adapun orang kafir pun macam mana sekalipun keadaan dia di dunia, kalau hidupnya mewah, hidupnya senang, jelaslah syurga itu, yes, dunia itu adalah syurga buat dia. Tetapi kalau dia hidup susah sekalipun, hakikatnya kesusahan itu juga adalah syurga buat dia. Bagaimana apabila dibandingkan dengan azab api neraka yang menanti dia, ya. Nak mengatakan bahawa orang, kalau kembali kepada orang Yahudi tadi tu, ya, kesusahan yang dia sedang hadapi itu, dalam keadaan dia hidup miskin, hidup susah, menjual minyak, terpaksa menjadikan badan dia jadi kotor semua, keadaan itu syurga buat dia. Walaupun dia hidup susah, tetapi itu syurga buat dia apabila dibandingkan dengan perit terseksaan azab api neraka yang menanti dia di akhirat. Maka apabila orang Yahudi itu mendengar jawapan Imam Ibn Hajar yang jelas, ya, ternyata bahawa dia pun tertarik dan memeluk Islam dengan mengucapkan kalimah syahadah, ya. Baik, kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung, kita lihat ayat yang ke-11. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak akan bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Ini buat orang-orang yang bakhil dan merasakan bahawa dirinya cukup, dan dia mendustakan kata-kata baik, kata-kata Allah dan Rasulullah,
ya. Akhirnya hartanya tidak akan bermanfaat baginya, dan dia apabila dia telah binasa, ya. Harta yang dia merasa cukup dengannya ketika di dunia, ternyata di akhirat nanti tidak akan bermanfaat buatnya sama sekali, ya. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajipan kamilah memberi petunjuk. Kita lihat dalam ayat yang ke-12 ini, Allah berjanji, Allah mewajibkan atas dirinya untuk memberi penjelasan, ya, memberi penjelasan petunjuk kepada manusia, ya, untuk mereka memperoleh petunjuk panduan, ya. Ya, jadi yang dimaksudkan dengan huda di sini, ya, ia adalah petunjuk bimbingan, ya. Sesungguhnya kewajipan kami memberi petunjuk bimbingan, ya, petunjuk bimbingan untuk mereka yang ingin mencari jalan yang lurus supaya mereka tidak tersesat arah. Allah menurunkan petunjuk bimbingannya untuk mereka yang nak menyelamatkan diri mereka, ya. Kenapa? Kerana kenapa Allah kenapa Allah memberi petunjuk bimbingannya kepada manusia? Supaya manusia tidak ada lagi yang memberi hujah kepada Allah, supaya tidak ada yang berhujah kepada Allah dengan mengatakan bahawa, ya, aku melakukan dosa dan maksiat kerana aku tak tahu. Supaya tidak ada lagi yang memberi alasan bahawa dia tak buat baik, dia tidak solat dan sebagainya kerana tak tahu, ya, untuk menegakkan hujah ke atas mereka. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat yang ke-165, rusulan mubashirina wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul yang membawa berita gembira dan memberi amaran supaya manusia tidak ada hujah lagi untuk nak ditegakkan ke atas Allah, ya, sesudah kedatangan para rasul itu. Jadi para rasul yang membawa dakwah Islam, ya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara objektif matlamat di sebalik mereka diutuskan oleh Allah untuk apa? Untuk nak menegakkan hujah ke atas manusia, ya. Kerana apa? Kerana jalan ketakwaan, nak mengetahui apa yang diridai oleh Allah dan nak mengetahui apa yang dimurkai oleh Allah, tidak boleh tidak dapat dijangkau oleh akal. Kita tidak dapat menggunakan akal untuk nak menentukan mana ibadah-ibadah yang perlu dilakukan dan mana perbuatan-perbuatan yang perlu dijauhi. Sekadar nak menggunakan akal, ia tidak mampu untuk nak mengetahui, ya. Maka kerana itu Allah mengutuskan para rasulnya untuk memberi petunjuk bimbingan. Maka boleh kita simpulkan bahawa petunjuk itu atau hidayah, ya, hidayah itu ada dua. Yang pertama adalah hidayah irsyad, iaitu petunjuk bimbingan, dan yang kedua adalah hidayah taufiq, iaitu petunjuk kejayaan, ya. Maka hidayah ataupun petunjuk bimbingan ni Allah turunkan untuk semua, ya, untuk semua melihat dan memahaminya, ya, melalui para rasul atau para ulama, ya. Sebagaimana dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-52 Allah berfirman, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberi hidayah, memberi petunjuk hidayah ke jalan yang lurus, ya. Maka Rasulullah dia sebagai utusan Allah yang menyeru manusia ke arah hidayah, petunjuk bimbingan ke arah jalan yang lurus. Maka itu bentuk hidayah yang pertama, hidayah petunjuk bimbingan. Adapun hidayah yang kedua, iaitu hidayah ataupun petunjuk kejayaan, hidayah ini adalah milik Allah semata-mata,
ya. Yang tidak mampu diberikan oleh sesiapa kepada orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabt, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada sesiapa, ya. Dalam ayat yang pertama tadi Allah kata, dan sesungguhnya engkau memberi petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus. Tapi kita lihat dalam ayat yang kedua ni, innaka la tahdi man ahbabt, sesungguhnya engkau tidak memberi hidayah kepada sesiapa yang engkau suka. Seolah-olah ada percanggahan, tetapi hakikatnya tidak ada sama sekali. Tinggal lagi kita perlu memahami maksud hidayah di situ, ya. Maka ada hidayah petunjuk bimbingan, dan yang kedua hidayah kejayaan. Hidayah kejayaan ni ia adalah milik Allah semata-mata, dan hanya Allah yang menentukan siapa yang mendapat hidayah dan siapa yang tidak mendapat hidayah berdasarkan ilmu serta kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pasti, Allah tidak menzalimi sesiapa, ya. Siapa yang diberikan hidayah kejayaan, maka itu kerana dia layak untuknya, kerana hasil usaha dan niat orang itu. Dan siapa yang tidak diberikan hidayah kejayaan, maka itu adalah berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, kerana hasil perbuatan orang itu sendiri, hasil kesalahan dan kesilapan orang itu sendiri, ya. Allah sama sekali tidak menzalimi hamba-Nya, ya. Maka itu dia, ya. Jadi kembali kepada ayat yang ke-12 tadi, inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajipan kami memberi petunjuk. Petunjuk hidayah yang dimaksudkan di sini adalah petunjuk bimbingan, ya, iaitu ditunjukkan jalan yang lurus untuk nak menyelamatkan kita daripada neraka dan terus masuk ke syurga, iaitu dengan turunnya syariat Islam ini, iaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya adalah petunjuk hidayah bimbingan untuk seluruh manusia melihat dan mengambil petunjuk daripadanya, ya, supaya mereka berjaya, ya. Baik, maka akhirnya apabila kita lihat Allah berjanji bahawa dia akan memberi petunjuk, ya, maka boleh kita membuat kesimpulan bahawa Islam telah menjelaskan segala-gala yang diperlukan oleh manusia untuk mereka memperoleh petunjuk ke jalan yang lurus tadi. Tak kira dalam soal akidah, dalam soal ibadah, dalam soal akhlak ataupun muamalat, kesemuanya telah ditunjukkan, telah dijelaskan, ya. Segala yang perlu kita tahu telah ditunjukkan, ya, kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tinggal lagi sama ada kita ikut ataupun tidak, ya. Kita lihat ayat yang ke-13, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Kita lihat Allah mendahulukan akhirat atas dunia, sedangkan kalau kita lihat dunia itu mendahului akhirat dari sudut zaman itu, ya. Tetapi kenapa dalam ayat ni akhirat didahulukan baru dunia, ya? Boleh kita kata ini kerana dua sebab, ya. Satu sebab maknawi dan satu sebab lafzi, ya, sebab lafaznya. Kalau dari sudut maknawi, ini kerana akhirat itu lebih penting, lebih utama daripada dunia, maka kerana itu akhirat didahulukan. Di samping itu juga kita lihat Allah kata, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat, ya. Allah mendahulukan akhirat di sini kerana kalau kita lihat di akhirat tidak akan ada lagi raja atau ketua selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun di dunia kita lihat, ya, macam-macam, ya. Ada raja, ada ketua, ada sultan, ada perdana menteri, ada presiden, ya. Bahkan ada yang mendakwa bahawa dirinya, ya, Tuhan, macam-macam, ya. Maka kerana itu didahulukan akhirat,
Kerana apabila di akhirat nanti tidak akan ada lagi orang-orang yang mendakwa seperti mana mereka dakwa ketika di dunia. Tidak akan ada lagi siapa yang mampu nak mendakwa bahawa mereka lah pemilik dunia ini. Sayalah raja dunia ni, sayalah ketua dunia ni yang mentadbir urus alam ni. Ya, kalau dunia boleh mereka dakwa, Allah bagi ruang, Allah bagi kesempatan. Tetapi di akhirat hanya Allah sahaja. Ya, baik itu dari sudut maknawi. Adapun dari segi dari sudut lafaz, ya, ini mengenangkan bahawa kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran tadi, dalam ayat-ayat surah Al-Lail tadi, ya, bagaimana hujung ayat itu semuanya diakhiri dengan alif, ya, diakhiri dengan alif, dengan huruf yang sama, ya, maka memang sesuai lah, ya, wa inna lana lal akhirata wal ula. Ula itu seperti mana dalam ayat-ayat yang sebelum dan selepasnya. Baik, kita lihat, fa anzartukum naran taladza, maka kami ingatkan kamu tentang neraka yang menyala-nyala. Ya, Allah mengingatkan dengan erti kata Allah menakut-nakutkan hamba-Nya akan api neraka yang menanti buat siapa? Kita lihat, la yaslaha illa al-ashqa, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Ya, tidak ada orang yang masuk ke dalamnya, yakni terbakar di dalamnya, ya, di dalam api neraka itu, kecuali orang yang paling celaka. Ya, orang yang paling celaka iaitu orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Celaka lawannya adalah orang yang berbahagia. Ya, sebagaimana dalam surah Hud ayat yang ke-106, fa ammal ladzina syaqu fa finnar, adapun orang-orang yang celaka maka mereka dalam neraka. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah, adapun orang-orang yang berbahagia maka mereka di dalam syurga. Ya, ini hakikat orang yang celaka, orang yang rugi, dan hakikat orang yang benar-benar berbahagia. Ya, maka bahagia itu bukan hanya dengan mendapat kenikmatan dunia, wang ringgit, kekayaan. Itu bukan kenikmatan yang sebenar. Kenikmatan yang sebenar adalah orang yang masuk ke dalam syurga. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, ayat yang ke-16, yang mendustakan kebenaran lalu berpaling. Dia mendustakan apa yang dia dengar, dia mendustakan syariat Islam, ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang dia dengar. Ya, dan berpaling, yakni berpaling daripada perintah Allah dan larangannya. Jadi dia mendustakan berita yang datang daripada Allah dan dia berpaling daripada perintah dan larangan Allah. Ya, maka dia mendustakan apa yang Allah sebutkan. Dia mendustakan tentang akhirat yang Allah sebut. Ya, dia mendustakan adanya syurga dan neraka. Maka dia kata akhirat tak ada. Mereka kata, oh, dunia ni ibarat hidup di dunia aja semata-mata. Lepas tu kalau kita dah mati, kita matilah. Dia tak ada akhirat, tak ada syurga dan neraka. Jadi mereka mendustakan. Ya, dan dia berpaling. Dia berpaling daripada suruhan-suruhan Allah. Allah suruh dia supaya dia solat, contoh, tapi dia tak nak solat. Allah suruh dia berpuasa, Allah suruh dia buat baik, ya, tapi dia berpaling. Dan dia langgar larangan-larangan Allah, ya, minum arak, zina, judi dan sebagainya. Ya, jadi allazi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran lalu berpaling. Ya, wa sayujannabuha al-atqa, dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang bertakwa dari neraka itu. Ya, orang yang bertakwa mereka akan dijauhkan, ya, daripada api neraka. Bagaimana dengan sifat, ya, sifat orang-orang yang dijauhkan api neraka daripada mereka? Alladzi yu'ti malahu yatazakka,
Dijelaskan dalam ayat berikutnya, ayat ke-18, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Dia menunaikan tanggungjawab mengeluarkan harta yang diwajibkan ke atasnya, ya. Yang mana dia mengeluarkan hartanya itu dengan disedekahkan atau diberi zakat, ya. Tujuan dia untuk nak membersihkan, ya, membersihkan dirinya dan membersihkan hartanya itu, ya. Dia membersihkan dirinya daripada sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat bakhil, kedekut, ya, sifat cinta dunia, dan dia membersihkan hartanya kerana dalam harta itu adanya bahagian yang bukan untuknya. Sebaliknya, ia adalah bahagian yang perlu diserahkan kepada asnaf, misalnya dalam zakat. Ia adalah bahagian yang perlu diserahkan kepada orang-orang fakir miskin, misalnya. Maka dia perlu membersihkan harta yang dimilikinya itu, ya. Baik. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, ya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, ya. Tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, ya. Dengan erti kata dia perlu memberikan, ya, dia perlu memberikan harta yang dia nak keluarkan itu, ya, tidak lain dan tidak bukan semata-mata kerana Allah, ya, bukan kerana nak membalas budi, ya, dan seumpamanya. Sebaliknya, hendaklah dia mengeluarkan hartanya itu kerana ingin mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat yang ke-20, ya, illa batigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali kerana mencari keridaan Tuhannya yang maha tinggi, ya, wala saufa yarda, ya, dan kelak dia akan mendapat kepuasan, ya. Dia akan mendapat Allah akan memberikan kepuasan kepada dia, ya, dengan ganjaran, ya, hasil daripada kebaikan-kebaikan yang dia telah lakukan ketika di dunia, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita tergolong di kalangan mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bertakwa, melaksanakan suruhan Allah dan menjauhi larangannya, golongan yang mensucikan hartanya, ya, demi untuk membersihkan jiwa dan harta mereka, ya. Sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu maha berkuasa lagi maha mengetahui apa yang kita lakukan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira cukup sekadar itu untuk kita pada malam ini. Kalau ada sebarang pertanyaan yang ingin diajukan, pertanyaan, ada yang bertanya, adakah dibolehkan untuk menggantung ayat Al-Quran sebagai pelaris kedai, ya, atau jualan, dengan alasan saya menggantung ayat Al-Quran bukannya azimat. Ini kalau kita lihat, saya kira persoalan ini kalau kita lihat dia adalah hasil daripada tatapan apa yang kita lihat amalan masyarakat, di mana mereka menggantung, ya, ayat-ayat Al-Quran, yang mana kita boleh lihat kalau kita pergi mana-mana kedai, ya, kedai makan, restoran, ya, paling jelas kalau kita pergi ke kaunter tempat kita nak bayar tu, ya, kalau kita perhatikan di belakang penjaga kaunter tu akan kebiasaannya lah, ya, kita akan mendapati adanya ayat-ayat Al-Quran yang diletakkan, ya.
Kadang-kadang ada yang sebut, ada perkataan nama Allah, misalnya ada perkataan nama Allah, ada perkataan Muhammad, ya, ada yang kadang-kadang tulis Bismillahirrahmanirrahim, ya, tapi ada yang mungkin letak ayat Al-Quran yang paling popular lah, ya, ayat dipanggil ayat 1000 dinar, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang yang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan kepadanya jalan keluar, dan diturunkan ke atasnya rizki daripada sumber-sumber yang dia tidak sangka-sangka, ya. Jadi kita lihat ayat itu jelas, kalau ayat itu jelas ada kaitan dia lah, dia meletakkan ayat itu, tujuan dia jelas, ya, untuk sebagai orang kata apa, dengan harapan semoga rizki atau perniagaan dia terus maju, ya, dan bertambah untung. Tapi persoalan yang perlu kita lihat, adakah perbuatan-perbuatan seperti ini dibolehkan di dalam syariat Islam, ya? Apakah benar perbuatan-perbuatan seperti ini, ya, benar atau tidak perbuatan ini, ya? Dan adakah benar kalau kita letakkan ayat Al-Quran di sini, ya, rezeki kita akan bertambah dan kita akan terus untung dalam perniagaan kita? Kita lihat, untuk kita nak jawab persoalan ni, ya, jalan yang paling selamat, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Sekiranya kamu berselisih tentang suatu perkara, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka kita lihat, apakah Rasulullah ada menyarankan kepada kita untuk melakukan hal-hal seperti ini, ya? Atau adakah murid-murid ataupun anak-anak murid Rasulullah daripada kalangan sahabat, adakah mereka melakukan hal-hal seperti ini? Kerana kita dalam masa yang sama kita yakin dan percaya bahawa Rasulullah telah menyampaikan syariat Islam sepenuhnya. Tidak ada satu ilmu yang boleh mendekatkan kita kepada syurga dan menjauhkan kita daripada api neraka, melainkan telah dijelaskan oleh Rasulullah dan telah difahami oleh para sahabat, di mana mereka telah beramal dengan apa yang telah disampaikan kepada mereka oleh Rasulullah. Para sahabat adalah manusia, adalah golongan manusia atau orang umat Islam yang paling memahami Al-Quran dan hadis, kerana mereka adalah murid-murid Rasulullah. Guru mereka adalah Rasulullah terus, ya, mereka melihat Rasulullah, mendengar dakwah, pengajaran Rasulullah secara terus tanpa ada perantara, ya, berbeza dengan kita yang datang kemudian. Maka adakah mereka melakukan hal-hal seperti ini? Kalau benar bahawa perbuatan-perbuatan ini dibolehkan, kalau benar bahawa perbuatan meletakkan ayat-ayat Al-Quran ini memang bermanfaat, memang akan memberi keuntungan kepada seseorang Muslim, kita mendapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada mengajar kepada kita cara-cara seperti ini. Sedangkan kalau ia benar bermanfaat, kita secara yakin dan pasti mengatakan pasti telah dilakukan oleh Rasulullah. Pasti Rasulullah, paling tidak di dalam rumah atau masjidnya, pasti Rasulullah telah meletakkan nama Allah contoh di sebelah kanan, manakala nama Muhammad di sebelah kiri. Kalau benar-benar hal itu baik dan bermanfaat buat seseorang Muslim itu. Tetapi kita melihat Rasulullah tidak buat. Bahkan kita melihat Masjid Nabi, masjid kedua yang terbaik di atas muka bumi ini, bebas daripada ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Tidak ada sama sekali di dalam masjid Rasulullah. Masjid Nabi pada zaman Rasulullah cukup mudah dan orang kata simple, ya, tidak ada ukiran-ukiran ataupun tidak ada gambar-gambar atau poster-poster ayat Al-Quran seperti ini. Barangkali ada yang nak berdalih dengan mengatakan, oh, sebab zaman dulu tak ada gambar-gambar frame atau ukiran-ukiran Al-Quran. Kita mengatakan itu salah, ya, kerana pada zaman dahulu mereka menulis.
Bahkan sudah ada ukiran-ukiran. Itu hakikat. Dengan erti kata, kalau mereka nak tampal ayat Al-Quran, dengan mudah mereka lakukan. Tetapi ternyata mereka tidak lakukan. Rasulullah tak buat, para sahabat pun tak buat. Sepakat, seolah seakan-akan di situ ada kesepakatan di kalangan mereka. Tak ada seorang pun buat. Buktinya, tidak ada satu riwayat yang mengatakan bahawa mereka ada meletakkan ayat Al-Quran atau hadis ke, ya, menampalkan di atas dinding masjid ataupun rumah mereka. Tidak ada sama sekali riwayat-riwayat seperti ini. Tambah lagi kita lihat para ulama, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah. Adakah mereka ada menyarankan supaya kita melakukan hal-hal seperti ini, untuk kita menampalkan ayat Al-Quran di atas rumah atau dalam masjid ataupun di dalam kereta, kita letak ayat kereta, ayat Quran atas kereta kita, ya? Ada Imam Syafi'i misalnya menyarankan seperti ini, ya? Sekali lagi tidak ada sama sekali, ya. Para ulama pun mereka jelas dalam hal ini, mereka tidak menyarankan hal-hal seperti ini. Maka akhirnya, dari mana datang amalan-amalan ini? Ya, mereka kenapa ada yang menampalkan ayat Al-Quran ini? Ya, kita kata ini jelas satu perbuatan yang diada-adakan, yang tidak ada asas sama sekali dalam syarak. Ya, daripada sudut yang lain, kita mengatakan Al-Quran diturunkan kepada kita melalui Rasulullah untuk apa? Satu hal yang kita kena jawab. Adakah Al-Quran diturunkan kepada kita untuk kita jadikan sebagai perhiasan? Untuk kita ambil Al-Quran itu dan kita letak dalam kereta, kita simpan macam tu, tanpa dibaca dan tanpa difahami? Adakah Al-Quran diturunkan sebagai orang kata apa? Sebagai satu alat untuk kita jadikan sebagai pendinding? Kita letak Al-Quran begitu saja dengan harapan bahawa tempat ini tak akan didatangi oleh syaitan? Atau kereta yang diletakkan Al-Quran di dalamnya, harapan dia adalah supaya kereta itu tidak dicuri misalnya? Adakah begitu? Adakah itu tujuan Al-Quran diturunkan kepada kita? InsyaAllah sekali lagi kita kata secara yakin dan pasti, Al-Quran tidak diturunkan untuk dijadikan perhiasan. Al-Quran tidak diturunkan untuk sekadar kita tampal ayat-ayatnya di atas dinding. Sebaliknya, Al-Quran diturunkan kepada kita untuk kita membaca dan kita hayati maksudnya, di samping kita beriman dengan kandungannya dan juga kita beramal sejajar dengannya. Maka kembali kepada ayat Al-Quran atau ayat 1000 dinar tadi, orang yang kebanyakan biasanya para peniaga, mereka gemar meletakkan ayat-ayat ataupun ayat 1000 dinar tadi. Ayat ini diturunkan untuk kita membaca dan kita hayati. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Ayat ini untuk kita baca dan kita hayati dan kita beriman dengannya. Itu dia, itu tujuan ayat itu diturunkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki kepadanya daripada jalan atau sumber yang tak disangka-sangka. Ia adalah untuk kita baca, kita hayati dan kita beriman dengannya, ya, dengan kita bertindak sejajar dengannya. Bagaimana kita bertindak? Apa hasil implikasi daripada ayat 1000 dinar itu? Kita kata tidak lain dan tidak bukan menuntut supaya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesudah kita berusaha, sesudah kita berikhtiar dengan mengambil jalan sebab musabab, ya, akhirnya apabila kita dah berusaha sedaya mungkin, di hujungnya kita kata kita tidak ada cara lain kecuali dengan hanya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia kita kata tujuan ayat Al-Quran diturunkan, bahawa, ya, dia diturunkan untuk kita menghayati serta, ya, beramal dengannya, dan sama sekali bukan untuk kita, ya, gantung-gantung, ya, di atas dinding, ya, kerana itu bukan satu,
yang diajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sedangkan kita kata wa khairul huda huda Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cara yang diada-adakan oleh individu-individu yang kita tidak tahu, ya, individu-individu yang tidak mencontohi, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun dakwaan yang mengatakan saya menggantung ayat Al-Quran, bukannya azimat. Kita kata zahirnya begitu. Zahirnya ayat Al-Quran dia bukan azimat. Al-Quran adalah kalamullah, adalah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di sini kita harus berhati-hati. Apabila kita menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita melakukan sesuatu perbuatan ataupun amalan yang tidak ada asas dalam sunnah, yang Nabi tak ajar kepada kita, kita lihat bagaimana tipu daya syaitan apabila dia menarik seseorang itu daripada jalan yang benar. Ternyata bahawa dia menariknya sedikit demi sedikit dan bukan secara terus, ya, berpaling daripada jalan yang benar tu. Muslihat syaitan sangat licik. Maka kita lihat dalam masalah meletakkan ayat Al-Quran ini, ya, muslihat syaitan dia menarik seseorang itu dengan sedikit demi sedikit. Dengan bermula dia kata, kita letak ayat Al-Quran ini sebagai perhiasan. Contoh, nampak macam orang kata apa, innocent, nampak macam tidak ada apa-apa. Letak ayat Al-Quran, ya, ayat 1000 dinar atau yang lain, sebagai perhiasan, contoh. Maka di situ nampak macam tidak ada apa-apa. Tetapi di sini kita kata kita harus berhati-hati, kerana muslihat syaitan dia datang daripada berbagai sudut dan arah. Betapa cepatnya manusia daripada meletakkan sesuatu hanya kerana perhiasan, dan ini bercanggah dengan syarak. Ayat Al-Quran bukan perhiasan. Tetapi betapa cepatnya syaitan terus menarik seseorang itu ke arah kesesatan apabila tak semena-mena daripada perhiasan, tiba-tiba ayat Al-Quran itu kita dah ada kepercayaan tertentu. Kepercayaan bahawa ayat Al-Quran itu apabila diletakkan, apabila ditampal, contohnya kalau dalam perniagaan kita letak ayat 1000 dinar, kita ada kepercayaan bahawa dengan kita meletakkan ayat Al-Quran itu dia akan jadi pelaris. Yang melariskan perniagaan kita siapa? Bukan Allah. Ternyata mereka ada kepercayaan bahawa gara-gara ayat Al-Quran yang diletakkan itu dia menjadi pelarisnya. Dan ini jelas, ini menjurus kepada khurafat atau menjurus kepada kesyirikan. Ada unsur-unsur percaya kepada kuasa-kuasa. Bila kita tampal ayat Al-Quran yang ditulis di atas kertas, ya, ayat Al-Quran itu adalah kalamullah, tetapi kertas yang ditulis di atasnya Al-Quran tadi itu, ia adalah makhluk, ia adalah kertas, ya, dia adalah poster atau dia adalah buku yang di dalamnya itu dihimpunkan Al-Quran, kalamullah itu. Maka dia adalah makhluk, buku, dia punya kulit itu dan kertas itu semua makhluk. Maka kita lihat bagaimana ya tipu daya syaitan akhirnya mengajak seseorang itu kepada percaya kepada perbuatan dia meletakkan tampal ayat-ayat Al-Quran itu, sehingga ke tahap barangkali akan timbul perasaan kalau diturunkan ayat Al-Quran tadi kita akan rugi. Ini jelas ada unsur-unsur khurafat, unsur-unsur syirik. Sedangkan kita kata bahawa ayat Al-Quran tu kalau kita terus beriman dengannya, kita beriman dengan Allah, kita bergantung harap dengan Allah, tidak ada sama sekali kuasa yang boleh menandingi kuasa Allah. Tidak ada sesiapa yang boleh menolak apa yang telah ditentukan oleh Allah. Maka sama ada diturunkan ataupun tidak, dia tidak akan mengubah apa-apa, kerana akhirnya ya semua adalah kuasa Allah. Ya, maka kita kata jelas di situ adanya ya kepercayaan-kepercayaan yang menyelisihi tauhid, menyelisihi beriman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
dengan kita bergantung, harap dan bertawakal kepada Allah semata-mata. Begitu juga dengan perbuatan, kadang-kadang ada orang letak Al-Quran di dalam kereta dia. Mula-mula mungkin dia kata alasan dia, supaya mudahlah dia nak baca Al-Quran kalau ada masa. Tetapi kita mendapati bahawa berapa ramai yang apabila dia letak Al-Quran, berapa ramai yang baca, ya. Maka betapa cepatnya syaitan terus menarik hati mereka. Akhirnya Al-Quran itu tinggal perhiasan saja. Kita lihat sedikit demi sedikit. Lepas dah jadi perhiasan, timbul pula kepercayaan. Kalau letak Al-Quran dalam kereta, kereta itu akan dilindungi. Ya, kereta itu akan tak kena aksiden lah, tak ada kemalangan lah. Atau mungkin ada kepercayaan lagi, akan selamat daripada dicuri misalnya. Ini jelas satu kepercayaan khurafat. Kerana yang menjaga sesuatu itu daripada kemalangan atau dicuri, itu adalah Allah. Bukan kitab tu, bukan kulit atau kertas tu. Ya. Maka kita harus bezakan perincian-perincian ini, dan jangan kita keliru dengan syubhat-syubhat yang tentu sahaja diilhamkan oleh syaitan untuk nak memesongkan kepercayaan kita. Ya. Maka akhirnya kita kata kembali sahaja kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah jalan selamatnya. Ya. Pendeknya, jangan kita gantung-gantung ayat Al-Quran, ya, kalau sama ada di rumah ataupun masjid, kerana hal ini tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dari mana kita dapat ayat Al-Quran ni? Ialah daripada Rasulullah. Rasulullah yang ajar kepada kita. Tetapi ternyata Nabi tak buat. Adakah kita nak kata kita lebih faham daripada Nabi? Ya? Adakah kita nak kata bahawa kita lebih beriman dan kita lebih bertakwa daripada Nabi? Ya, sama sekali tidak. Ya. Baik, di sini ada pertanyaan. Boleh Ustaz ceritakan sedikit kelebihan madu, dan adakah terdapat tata cara tertentu untuk mengamalkan madu, makan madu setiap hari atau bagaimana? Apakah benar kehebatan madu ada tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah? Secara ringkasnya, saya kira ulama ada menjelaskan tentang kelebihan madu. Ya, ini kita kata ini antara at-tibbun nabawi, rawatan, ya, ikut cara sunnah Nabi SAW. Ya. Apabila kita sakit atau sebelum itu kalau kita nak jaga kesihatan kita, kita mendapati bahawa sunnah Nabi SAW ada memberikan petunjuk-petunjuk untuk cara kita nak menjaga kesihatan kita, atau kalau kita jatuh sakit, cara kita nak merawat. Ya. Maka antara yang disebutkan tentang kaedah rawatan atau kaedah rawatan Nabi SAW adalah dengan kita mengambil madu, ya, madu lebah. Ya. Dan hal ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya, daripada Nabi SAW tentang madu ni. Ya, antaranya ada Nabi SAW bersabda, in kana fi syai'in min dawaikum khair, ya, fa fil hajm, ya, sekiranya di antara rawatan kamu ada yang baik, maka ia adalah dengan cara berbekam, ya, au syurbatun min asal, Nabi kata, atau dengan minum madu. Ya, hadis ini sahih daripada riwayat Imam Ahmad dan yang lain. Maka kita lihat di situ disebutkan dua kaedah rawatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berbekam, iaitu dikeluarkan darah kotor daripada badan kita. Ya. Bahkan dalam riwayat menyebutkan bagaimana ada apabila sahabat-sahabat datang mengadu kepada Rasulullah, macam-macam, sakit kepala, sakit sini, sakit situ. Ternyata dalam semua orang yang datang mengadu kepada Nabi, Nabi kata, pergi berbekam, pergi berbekam, pergi berbekam. Maka di situ menunjukkan kemujaraban hijamah ataupun bekam. Juga dalam hadis yang kita baca disebutkan tentang kelebihan madu, ya, bahawa dia adalah di antara rawatan yang mujarab. Ya. Kalau kita lihat pada zaman sekarang, ya, duka citanya kita kata realiti keadaan masyarakat Islam, kadang-kala kita mendapati bahawa mereka lebih percaya dengan kaedah rawatan orang-orang barat.
ya, kaedah perubatan barat, di mana kaedah-kaedah rawatan barat ni dia lebih kepada mengambil pil-pil, ya, yang mana sebenarnya pil-pil ni dipanggil, kalau di barat dipanggil drug, ya, bahkan farmasi dipanggil drug store, ya, kedai drug ni kalau terjemah dia dadah, ya. Mana kalau farmasi, kalau kita kat Malaysia panggil farmasi, kalau di negara barat dipanggil drug store, kedai dadah, ya. Tapi jangan kita salah faham, yang dimaksudkan dengan dadah di situ adalah pil-pil ubat-ubat daripada bahan-bahan kimia itulah. Tapi itulah kita nak kata, ramai masyarakat kita, mereka lebih beriman, lebih percaya dengan kaedah rawatan daripada barat, orang-orang barat, berbanding dengan apa yang diajar dalam sunnah Nabi SAW itu sendiri, ya. Maka ini adalah satu hal yang tidak wajar berlaku. Kita kata jelas, ya, sepatutnya kita lebih beriman dengan apa yang disebutkan oleh Nabi berbanding dengan orang-orang kafir barat ni. Lagi-lagi kita sedia maklum bahawa mereka ni orang-orang kafir, ya, yang tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya. Bahkan tambah lagi mereka memusuhi orang Islam. Jadi timbul persoalan, adakah orang-orang Yahudi dan Nasrani ni, adakah mereka inginkan kebaikan buat orang Islam? Ya, ini satu hakikat, satu benda yang jelas, tapi kadang-kadang, ya, boleh menimbulkan kekeliruan, ya. Kita harus jelas bahawa orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mereka memusuhi orang Islam. Tapi itulah persoalan tentang ubat-ubat ni, yang mana memang datang daripada mereka. Jadi adakah ada kebaikan di dalamnya ataupun bagaimana, ya? Ini kita kata tinggal lagi untuk kita terus mengkaji, ya. Walau apa pun kita kata secara yakin dan pasti, kita kata yang mujarabnya, yang tidak ada apa-apa kesangsian padanya adalah rawatan ikut sunnah Nabi SAW, kerana ia adalah wahyu dan bukan hasil uji kaji, ya. Kalau rawatan barat ni dia adalah hasil uji kaji, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tapi kita kata rawatan Nabi SAW, ia adalah mujarab dan ia adalah benar, yang tidak ada kesamaran sama sekali padanya, kerana dia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tuntutan supaya kita, ya, merawat dengan berbekam dan minum madu tadi, ya. Disebut dalam Al-Quran, ya. Disebut juga Al-Quran, kalau dalam Al-Quran ada disebutkan tentang adanya sungai-sungai di syurga, ya, antaranya sungai-sungai madu. Kenapa madu? Kenapa tak disebut yang lain? Kenapa tak ada sungai daripada tom yam ke, tak ada sungai air sirat limau ke apa ke? Tapi dalam Al-Quran Nabi kata, Allah kata, ya, fiha anharum min asalin musaffa, adanya sungai-sungai madu yang tulen, ya. Itu juga memberi isyarat kepada kita tentang kelebihan madu itu, ya. Baik. Di sini adanya persoalan tentang ISIS, ya, satu gerakan senjata, ya, satu kumpulan bersenjata yang bernama ISIS, ISIS, ya, yang bergerak di Iraq, di negara Iraq dan Syria. Bagaimanakah kedudukan kita, ya, tentang gerakan bersenjata kumpulan ISIS ni? Adakah mereka berada di jalan yang benar ataupun bagaimana, ya? Apabila kita nak berbicara tentang, ya, kumpulan ISIS ni, antara yang perlu kita lakukan adalah dengan kita kembali kepada para ulama, ya. Dan kita mendapati dalam masalah kumpulan ISIS ni, para ulama besar, ya, antaranya adalah Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, ya, anggota Majlis Fatwa di Arab Saudi. Dia secara terus terang mengatakan bahawa mereka ini bukan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, ya. Sebaliknya mereka ini adalah kumpulan pengganas, ya, kumpulan teroris, ya,
yang membawa ideologi Khawarij. Ideologi Khawarij, pemikiran mereka adalah Khawarij. Khawarij itu apa? Ya, adalah kumpulan yang mengkafirkan, ya, pelaku dosa besar, ya, dan dalam masa yang sama mereka berusaha untuk menjatuhkan sesebuah kerajaan Islam di sesebuah negara. Ini dua ciri utama Khawarij sepanjang zaman. Bermula pada zaman Ali dan kita melihat dia berterusan, ya, sehingga ke hari ini. Dan ISIS adalah satu contoh kumpulan Khawarij pada zaman sekarang yang kita boleh lihat dengan mata kepala kita sendiri. Bagaimana tindak tanduk mereka memang sangat-sangat mirip dengan Khawarij. Maka tak heran kenapa para ulama mengatakan bahawa ISIS ni adalah di antara kumpulan Khawarij moden, ya, pada zaman sekarang. Yang mana kumpulan Khawarij ni, ya, Nabi SAW ternyata telah menyatakan tentang kemunculannya di akhir zaman nanti, ya. Yang mana Nabi memberi amaran, ya, tentang bahaya kumpulan Khawarij atau mereka yang membawa pemikiran Khawarij, mengkafirkan sama saudara Islam dan berusaha untuk menjatuhkan sesebuah kerajaan Islam, ya. Nabi SAW antara hadisnya mengatakan, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka tersasar, mereka keluar, tergelincir daripada agama seperti mana terkeluarnya anak panah daripada busurnya, ya, ataupun daripada sasarannya. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla Thamud. Sekiranya aku berdepan dengan mereka, Nabi kata, nescaya aku akan membunuh mereka atau aku akan berperang dengan mereka seperti mana aku akan membunuh kaum Thamud, ya. Sampai begitu sekali Nabi mengatakan, ya. Dan dalam hadis yang lain, ya, Nabi SAW mengatakan, sayakhruju unasun min ummati min qibal al-masyriq, akan keluar sekelompok manusia daripada kalangan umatku di sebelah timur, ya. Lalu Nabi kata, yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka akan membaca Al-Quran, tetapi ternyata Al-Quran yang mereka baca tidak melewati kerongkong mereka. Maknanya nak mengatakan bahawa mereka menzahirkan Islam, mereka membaca Al-Quran, tetapi ternyata bahawa ajaran Islam ataupun ayat Al-Quran yang mereka baca itu tidak dihayati ertinya ataupun maksudnya dengan erti kata yang sebenar, ya. Mereka hanya mendakwa Islam, mereka hanya beribadah tetapi tanpa mereka memahami, ya, erti kata Islam itu dengan maksudnya yang sebenar, ya. Sehingga Nabi mengatakan, kullama kharaja minhum qarnun quti', setiap kali mereka muncul mereka akan dihapuskan. Setiap kali muncul mereka akan dihapuskan. Nabi sehingga mengulang kenyataan itu sebanyak 20 kali, ya. Hatta yakhruj ad-dajjal min baqiyatihim, sehingga Dajjal akan muncul di akhirat kelak daripada kalangan mereka, ya, daripada sisa baki mereka, ya. Nak menunjukkan betapa bahayanya kumpulan Khawarij ini kepada umat Islam. Mereka ini memburukkan image Islam. Mereka mengundang bahaya yang sangat besar, ya, kepada umat Islam. Sehingga dalam hadis Nabi mengatakan, yaqtuluna ahlal Islam, mereka membunuh sesama saudara se-Islam. Ini memang bukti yang sangat jelas yang dapat kita lihat. Fitnah perang saudara yang berlaku di Iraq pada hari ini ataupun di Syria, ternyata yang digerakkan oleh kumpulan ISIS ni, ternyata mereka bukan membunuh orang-orang Yahudi dan Kristian, sama sekali tak menyerang Israel pun. ISIS ni kita boleh lihat, kalau jika benar mereka dalam dakwaan mereka bahawa mereka ingin tegakkan Islam, ya, ingin menegakkan keadilan, ya,
kenapa tidak diserang musuh-musuh Islam yang jelas dan nyata seperti orang Yahudi Zionis? Ternyata tidak ada seorang, mereka tidak menyerang pun, ya, orang-orang Yahudi Zionis. Sebaliknya yang mereka serang adalah sesama saudara se-Islam. Maka ini kita kata bahaya ISIS yang perlu kita faham, bahawa mereka adalah kumpulan Khawarij yang perlu diperangi oleh semua negara-negara Islam pada hari ini, termasuk negara Malaysia, ya. Bahkan kita mengingatkan saudara-saudara se-Islam di luar sana supaya jangan sekali-kali terpedaya dengan dakwah propaganda, ya, ajakan untuk nak menyertai kumpulan ISIS ini, kerana mereka ini adalah kumpulan yang sesat, ya, dan membawa ideologi Khawarij, ya. Kita lihat bagaimana baru-baru ini dalam satu peristiwa mereka membakar seorang juruterbang, ya, daripada tentera udara Jordan, ya. Kita lihat sekali lagi bagaimana ISIS membunuh, bahkan dengan cara membakar, ya, saudara se-Islam mereka, walau apa atas alasan sekalipun. Tetapi kita lihat bagaimana kejam dan bagaimana bengis, ya, cara anggota ISIS ini mereka bergerak, ya, bagaimana dendamnya, bagaimana permusuhan mereka, bukan dengan orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, tidak, tetapi sesama saudara se-Islam, sehingga mereka membunuh dengan cara membakar. Ini yang disebarkan dalam media-media sosial dalam sehari dua inilah, ya. Sedangkan dalam masalah kalau kita nak bunuh pun, kalau bunuh dengan cara yang hak sekalipun, adakah boleh dengan cara yang bakar? Maka ini menunjukkan bagaimana jahil dan sesatnya pemikiran anggota ISIS Khawarij ni, ya. Kerana dalam hadis yang sahih daripada Abu Dawud, Nabi SAW secara jelas mengatakan, la yu'adzabu bin nar illa rabbun nar, tidak boleh menyeksa dengan api kecuali Tuhan api, iaitu Allah, di mana Allah akan menyeksa orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat dengan api neraka. Maka tidak boleh menyeksa dengan api kecuali Tuhan api. Maksudnya apa? Nabi kata apa? Maknanya tak boleh kita nak seksa, apatah lagi nak bunuh dengan cara bakar dengan api. Itu bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Itu sahaja dah satu petunjuk tentang betapa sesatnya orang-orang gerakan bersenjata ISIS ni, ya. Wallahu alam, ya. Baik, saya kira cukup sekadar itu untuk kita pada malam ni, ya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.